Assalamualaikum, saya Nur Fakihah binti Faisal dengan nombor matrik 296204 akan menerangkan berkaitan dengan isu perceraian dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia bagi subjek SSWT 1033 isu-isu dan polisi sosial. Perselisihan di dalam rumah tangga adalah perkara yang menjadi asam garam dalam kehidupan. Namun, setiap permasalahan hendaklah diselesaikan dengan cara yang terbaik dan perceraian adalah perkara yang tidak digalakkan dalam Islam. Perceraian bermaksud keruntuhan hubungan perkahwinan sama ada pilihan suami atau dengan keputusan kadi. Sejak akhir ini, isu perceraian sering hangat diperkatakan terutamanya dalam kalangan selebriti Malaysia disebabkan beberapa faktor. Terdapat beberapa jenis perceraian mengikut hukum syarak di negara kita, namun 4 jenis perceraian utama yang selalu digunakan adalah talak, huluk, fasad dan li'an. Perceraian yang biasa kita dengar atau yang diamalkan oleh orang Malaysia adalah cerai melalui lafaz talak. Masalah kerapuhan dan keruntuhan institusi keluarga kian merunsing. Buktinya, apabila negara kini melaporkan setiap 1 minit terdapat satu lafaz cerai di dalam mahupun luar mahkamah. Peningkatan kes penceraian berpunca daripada beberapa faktor dengan penyumbang terbesar berpunca masalah kewangan, kurang persefahaman, perkembangan teknologi media dan kehadiran orang ketiga. Aslina Abu Bakar ada laporannya dalam segmen Turun Padang. Berdasarkan statistik tahun lalu, sebanyak 56,975 kes cerai membabitkan individu beragama Islam didaftarkan berbanding 50,862 kes tahun sebelumnya. Selangor mencatat jumlah penceraian paling tinggi, hampir 10,000 kes tahun lalu, diikuti Johor, Perak dan Sarawak. Menyedari hakikat itu, Pusat Bantuan Guaman Syari'i Bagus mengambil inisiatif menyediakan bantuan konsultasi guaman secara percuma untuk mereka yang berhadapan konflik rumah tangga. Isu perceraian di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303. Undang-undang ini mengatur masalah keluarga Islam di wilayah-wilayah Persekutuan Malaysia seperti pernikahan, perceraian, nafkah, hak penjagaan anak dan harta pusaka dalam konteks hukum Islam. Di Malaysia, proses perceraian perlu mendapatkan pengesahan daripada Mahkamah Syariah. Jika gagal, suami boleh dijatuhkan hukuman denda. Ini merupakan posting daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi yang menyatakan bahawa perbuatan menceraikan isteri tanpa kebenaran mahkamah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303 yang mana jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talak dengan apa-apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, itu boleh dihukum denda dengan tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pekerja sosial akan melaksanakan misi kerja sosial untuk menangani isu perceraian. Bagi aspek penjagaan, pekerja sosial boleh bantu mewujudkan dan membangunkan perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan oleh individu yang terlibat dalam isu ini. Jabatan Kebajikan Malaysia JKM menyediakan bantuan dalam bentuk material seperti kewangan, iaitu bantuan kanak-kanak kepada golongan ibu tunggal bagi memastikan mereka mendapat penjagaan yang terbaik. Seterusnya, dalam aspek perawatan pula, sumbangan yang boleh diberikan oleh pekerja sosial dalam proses perawatan ini ialah meningkatkan keupayaan mereka untuk melibatkan klien secara aktif dan menilai secara tepat faktor-faktor individu dan masyarakat yang boleh menentukan keperluan perubahan yang akan berlaku. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, iaitu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, turut menganjurkan banyak program berunsurkan kekeluargaan dan rumah tangga seperti Second Honeymoon, Smart Start dan terapi, yang mana ia antara satu penyelesaian yang boleh menyelamatkan sesuatu institusi rumah tangga sebelum berlaku perceraian. Akhir sekali, bagi aspek pengubahan pekerja sosial perlulah berasaskan kepada pengetahuan dan kemahiran bagi memastikan individu mampu untuk meningkatkan kefungsian sosialnya. Pengubahan ini juga bertujuan memastikan pekerja sosial lebih prihatin dan membentuk sikap lebih responsif terhadap keperluan manusia.
Keprihatinan ini sangat penting agar dasar-dasar sosial yang dilaksanakan mampu menjana perubahan dan seterusnya memberi impak kepada peningkatan kualiti hidup manusia.